Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri Majlis Penangguhan Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2024. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Sarawak Regatta 2024 merapatkan lagi persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan negeri Sarawak. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri Majlis Penangguhan Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2024 yang berlangsung di Kuching, Sarawak, Malaysia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Yang amat berhormat Datuk Seri Setia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak, dan Yang berhormat Datuk Paduka Seri Laila Jasa Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak selaku Menteri Pengiring. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat ke Kuching Waterfront bagi Majlis Penangguhan Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2024. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Premier Sarawak dan Yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim bin Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2024. وعلى آله وأصحابه أجمعين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله رب العالمين. Baginda berkenan menyaksikan perlumbaan acara Perahu Kenyalang 20 pekayuh lelaki VIP terbuka dan acara Kemuncak Sarawak Regatta perlumbaan akhir Perahu Bidar 30 pekayuh lelaki tempatan. Baginda kemudian berkenan mengurniakan hadiah-hadiah kepada pemenang termasuk Piala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan kategori Perahu Bidar 30 pekayuh lelaki tempatan yang dinobatkan menjadi Raja Sungai 2024 dan Piala kategori Perahu Kenyalang 20 pekayuh lelaki VIP terbuka. Pasukan Lumba Perahu Negara Brunei Darussalam berjaya memenangi tempat ketiga bagi acara tersebut. Baginda berangkat menghadiri majlis santap petang di Hotel Hilton Kuching. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat meninggalkan Kuching, Sarawak. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Ustaz Haji Muhammad Ihsan bin Haji Haizir, Timbalan Imam Besar Sarawak, hadir di lapangan terbang antarabangsa Kuching bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ialah Yang di-Pertua Negeri Sarawak
Premier Sarawak dan Timbalan Premier Sarawak selaku Menteri Pengiring. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Kuching dapat merapatkan lagi persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan negeri Sarawak. Ia juga mencerminkan minat baginda khususnya dalam sukan lumba perahu. Sorotan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Majlis Penangguhan Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2024 mengimbas kembali detik-detik manis sepanjang keberangkatan baginda yang menyerikan lagi suasana Sarawak Regatta tahun ini. Hadiratmu ya Allah, limpahkanlah sepenuhnya rahmat kesejahteraan, keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ketika negara terus mempromosikan pelaburan langsung asing FDI ke negara ini, adalah penting bagi prasarana memenuhi keperluan syarikat-syarikat multinasional. Dalam hal ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan bangunan yang diberikan penjenamaan semula menjadi suara inovasi dan kemajuan, ruang dinamik bagi pekerjaan, kerjasama dan perhubungan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menekankan demikian semasa melancarkan Mutiara Exchange iaitu bangunan ibu pejabat DST yang diberi penjenamaan semula. Majlis berlangsung petang tadi di bangunan berkenaan di Kampung Tungku. This transformation is not just about upgrading a physical structure. It embodies our commitment as a country to embrace technology. Juga dilancarkan pejabat Deloitte Brunei yang terletak di tingkat 6 bangunan. Juga hadir Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal dan Datu Sri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. We honor our past by upholding the values that got us here while embracing the present. Thank you so much. Kedutaan Kesultanan Oman di negara Brunei Darussalam menganjurkan simposium bersempena memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman serta penyertaan Oman dalam Pesta Buku Brunei 2024. Simposium diadakan pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Hadir Puan Yang Terutama Erma Said Muhammad Al-Kathiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam dan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Simposium memberi peluang kepada para peserta bertukar-tukar idea mengenai potensi kerjasama dalam pendidikan, seni, pelancongan serta dalam bidang berkaitan. Peranan penting tumbuhan dalam pelbagai bidang seperti pertanian, perubatan, budaya dan kepercayaan dibentangkan semasa simposium Tumbuhan dalam Tamadun Islam. Simposium anjuran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Botani Universiti Brunei Darussalam juga menyediakan platform penglibatan dan perkongsian pengetahuan mengenai persimpangan antara sains tumbuhan dan tamadun Islam. Simposium dirasmikan oleh Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir Dr. Hazri Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Taman Herba di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah menampilkan tumbuhan yang mempunyai nilai etnobotani yang penting. Kerjasama di antara Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Pusat Penyelidikan Botani UBD menandakan langkah penting pertama dalam mendokumentasikan penggunaan herba secara tradisional sebagai pengetahuan dalam era moden. Jumlah perdagangan bagi bulan Ogos 2024 meningkat 2.9% kepada 2,025.8 juta ringgit berbanding Julai 2024. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam kenyataan media mengongsikan peningkatan itu disumbangkan oleh nilai ekspor 1,260.4 juta ringgit dan nilai import 765.4 juta ringgit. Penyumbang utama kepada nilai ekspor adalah bahan api galian diikuti oleh bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama adalah Republik Rakyat China, diikuti oleh Jepun dan Australia. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia.
Manakala import pada bulan Ogos 2024 bernilai 765.4 juta ringgit. 3 komoditi import utama adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan dan makanan. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti oleh Australia dan Republik Rakyat China. Secara keseluruhan, imbangan perdagangan meningkat 30% disebabkan peningkatan ekspor 7.3% dengan nilai import mencatatkan penurunan 3.6%. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Ogos 2024 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Pesta Inkubasi Universiti Brunei Darussalam IncuFest 2024 diadakan selama 4 hari dengan meraikan inovasi dan keusahawanan yang menghimpunkan para pelajar dan para pemimpin industri. Majlis pembukaan pesta tersebut diadakan pagi tadi di bangunan Pusat Pelajar Universiti Brunei Darussalam. Dengan tema meraikan idea dan inovasi, pesta mempamerkan 45 projek yang dihasilkan oleh para pelajar inkubasi UBD, pelajar tahun akhir dari Sekolah Sains Digital dan para penyelidik. Hadir Awang Ellen On, Pengarah Bahagian Ekosistem Industri dan Perniagaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dan Dr. Masairul bin Haji Masri, Penolong Naib Chancellor UBD. 6 projek dipilih bagi pertandingan Reach a Pitch Day yang mengongsikan impak praktikal inisiatif keusahawanan mereka. $15 belia dan seorang ketua delegasi berlepas ke Tokyo, Jepun semalam bagi menyertai program rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun ke-48 Siap 48. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Dayang Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan. Program Siap berlangsung selama 38 hari sehingga 11 Disember melibatkan lebih 160 belia dari 11 buah negara. Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengeluarkan duit shilling edaran dengan komposisi logam baharu. Duit shilling tersebut akan diperbuat daripada monoply plated steel berbanding dengan duit shilling edaran pada masa ini yang diperbuat daripada logam homogeneous cupronikel. Menurut BDCB, duit shilling baharu ini merupakan besi yang disaluti dengan lapisan logam menggunakan teknologi salutan yang akan memastikan kedaya tahanan, kekukuhan dan keselamatan duit shilling tersebut. Saiz, berat dan reka bentuk bagi duit shilling baharu adalah sama seperti duit shilling yang dalam edaran sekarang. Kesemua edisi duit shilling edaran dari sebelum ini adalah masih sah diperlakukan dan boleh terus digunakan bersama duit shilling yang baharu. Sebagai pengeluar mata wang negara Brunei Darussalam, BDCB akan sentiasa memastikan mata wang dan duit shilling dalam edaran adalah berkualiti tinggi, berdaya tahan, kukuh serta selamat dari segi ciri-ciri keselamatannya. Maklumat lanjut layari laman sesawang BDCB atau ikuti akaun Instagram BDCB @centralbank.brunei. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin mengadakan majlis penutupan halakah zikir bagi tahun 2024. Halakah zikir bagi pegawai dan kakitangan kerajaan serta syarikat swasta itu diadakan sekali dalam sebulan, iaitu pada minggu pertama setiap bulan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah, bacaan surah Ar-Rahman, ceramah dan doa khas. Program bertujuan merealisasikan identiti Masjid Omar Ali Saifuddin sebagai Raudah Az-Zikr, di samping menjadikan zikir sebagai amalan harian. Kerja-kerja membaik titian roboh akibat angin kencang di Kampung Pudak telah dilaksanakan oleh sebuah syarikat swasta.
Majlis penyerahan sijil penghargaan berlangsung pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Kerja-kerja pembaikan tersebut sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat syarikat City Neon Displays and Construction Sendirian Berhad. Projek membaik pulih rumah seorang warga emas di Kampung Penanjung, daerah Tutong yang diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung Penanjung dengan kerjasama Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Cawangan Tutong telah siap sepenuhnya. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian sijil penghargaan bagi kerja-kerja membaik pulih tersebut. Sijil penghargaan disampaikan oleh Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir Haji Awang Abdul Alim bin Haji Awang Usman, pengarah urusan kaca. Dayang Nafsah binti Durrahman berumur 75 tahun tinggal bersama anak beliau yang merupakan salah seorang ahli kaca Cawangan Tutong. Produk Majlis Perundingan Kampung Menengah Daerah Temburong menarik perhatian Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Daerah Papar Sabah. Para pelawat berpeluang menyaksikan hasil kraf tangan Manik di kediaman salah seorang penduduk. Selain memberi peluang kepada pengunjung untuk mengetahui produk di kampung-kampung di negara ini, lawatan juga bertujuan mendorong penduduk kampung menengah untuk meningkatkan kualiti produk mereka sekaligus meningkatkan lagi aktiviti perekonomian kampung. Penyertaan orang ramai dalam kempen derma darah sangat dialu-alukan bagi membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Minggu ini, beberapa kempen akan diadakan oleh Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal. Pada 5 dan 6 November, kempen akan diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas sempena Pesta Buku, bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. 8 November di Masjid Kampung Bengkurong bermula 8.30 pagi hingga 11 pagi. Sementara 9 November di Autocare Hub Jalan Kadong bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pangeran Anas Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan. Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar dengan kerjasama Pakatan Sang Jati Dusun dan Tutong Tigers menganjurkan perlawanan tarik kalat antara kampung daerah Tutong. Diadakan bersempena Hari Belia Kebangsaan 2024, perlawanan diadakan di kawasan Dewan Persatuan Sang Jati Dusun Kampung Bukit Udal. 17 pasukan menyertainya. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pasukan 7% Tigers dari Kampung Lamunin menjuarai bagi kategori dewasa, berat badan terkumpul 640 kg. Sementara pasukan Pancong Tigers menjuarai bagi kategori remaja, berat badan terkumpul 500 kg.